بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله ثم الحمد لله. Seperti mana biasa kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi peluang untuk kita meneruskan saki-baki kehidupan yang ada, sementara kita belum dijemput oleh Allah bertemu dengannya. Dan kini kita boleh manfaatkan waktu yang ada semata-mata ingin menyelami kisah kehidupan Nabi SAW. Dan malam ni kita harap kebajikan yang kita buat sebelum ni, malam ni yang akan datang, kita harap akan menjadi satu aset yang akan menyelamatkan kita setelah mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita dalam majlis ilmu pada malam ni bukan setakat diberikan kelebihan belajar ataupun duduk dalam majlis ilmu, tetapi keberadaan kita juga pada malam ni diberikan ganjaran seperti mana orang yang menunaikan salat. Syekh Daud Al-Fatani rahmatullahi alaih sebut dalam kitab dia Munyatul Musalli, sesiapa yang selesai menunaikan satu salat dan ia menanti-nanti untuk menunaikan salat yang kedua, maka penantian dia dikira seolah-olah ia telah mendirikan salat. Jadi malam ni kita ada kelebihan, kita dapat kebajikan, kita boleh kelebihan, kita dapat pahala 3 malam ni. Pertama, pahala mai ke rumah Allah. Setiap satu langkah kita mai, Allah Ta'ala ampunkan 10 dosa yang kita pernah buat sebelum ni. Yang kedua, kita dapat kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Pertama, ampun dosa satu langkah 10 dosa yang kita duk buat waktu muda-muda dulu. Curi telur itik Haji Kasim, curi buah moktan, lebih kurang 10 dosa satu langkah, 30 langkah, 300 dosa yang Allah Ta'ala ampun. Yang kedua, kelebihan orang duduk dalam tempat mengaji. Nabi kata lebih baik daripada 500 rakaat dia semayang. Dan yang ketiga, kita dapat kelebihan dan pahala orang yang menunaikan salat. Seperti mana disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani tadi, menanti-nanti menunaikan salat yang kedua hukumnya seperti mana dia telah menunaikan salat. Mana ada majikan orang buat kerja sikit dapat gaji banyak, tak jumpa dah. Okey kita Allah Subhanahu wa taala, orang lain tak boleh bagi. Kalau kerja dengan majikan lain, pi 8 pagi balik 5 petang, sebulan belum tentu 10 ribu, belum tentu 20 ribu. Ni satu kerja kita buat, boleh pahala, boleh gaji 3 kali ganda. Sebab itulah kita dok puji dan puja Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, pemurah lagi pula mengasihani kepada hamba. Salah satu yang malam ni kerja buat tak banyak, main duk sila sat lah. Orang azan Isya semayang balik. Satu kerja gaji 3 kali ganda. Sebab itulah orang yang tak pernah menyahut tawaran Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang takabur. Allah Ta'ala nak bagi peluang kebajikan pada mereka tak layan. Mereka kata sikit lengat gaji, sedangkan Allah Ta'ala gandakan sebanyak 3 kali ganda. Jadi kita harap Allah Ta'ala letak sifat istiqamah dalam hati dan jiwa kita. Kita boleh terus dan terus sentiasa mengkaji dan menyemak kitab-kitab halayan, kitab-kitab ulama
Mudah-mudahan ilmu mereka boleh bimbing kita ke jalan yang diredai dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dah hari ini kita tengok hidup manusia yang seolah-olahnya tidak ada pedoman, yang seolah-olahnya tidak ada landasan. Bagaimana kebincangan dan penyelewengan yang berlaku, bukan kita kata ke orang lain, saudara-saudara kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang tak kenal dah halal dan haram, baik dan jahat, macam-macam isu yang kita dengar. Ni isu terbaru duk riuh kat dah, enjin dapat terbang hilang. Dia sumat pita mana pun tak tahu. Yang duk riuh jet tentera udara, F5E, F5E, harga 50 juta. Enjin jet pun boleh hilang besar tu, bukan sama besar dengan lori, besar lagi daripada lori. Boleh hilang, nikan duit yang boleh lipat lagi mudah nak hilang. Tu yang saya nak cerita, banyak benda sampai tak larat dah nak baca lah ni surah hantar dalam media masa. Banyak sangat isu sampai nak rebah kita pening kepala, tak larat nak fikir macam-macam. Jadi maka dengan sebab tu kita harap Allah Ta'ala bagi sifat istiqamah untuk terus kita berada dalam landasan sentiasa menghayati dan mempelajari ilmu ataupun wahyu yang diturunkan oleh Nabi SAW. Baik, malam ni tuan-tuan, kita nak kena baca sebab tajuk ni lama. Saya pun duk fikir lebih 2 bulan abang duk tajuk sama. Bila nak khatam kitab tebal ni, silap-silap saya pergi dulu tinggal tuan-tuan saja, ataupun tuan-tuan pergi dulu tinggal saya. Muniatul Musalli pun 2-3 tahun nipih fiqhus sirah tebal ni, semua tebal dengan Quran. Tak tahu bila nak habis 2 bulan satu tajuk, tak renjak habis depan ni. Malam ni nak tak mau nak kena baca lah. Seronok tak seronok, isu baru tak baru, nak baca kitab kita malam. Baik, kita sambung tajuk yang sama kita sebut hari itu, ialah saki-baki ajaran amalan jahiliah yang diamalkan oleh masyarakat Mekah. Ajaran yang bertepatan dengan ajaran Nabi Ibrahim AS, tapi telah dikucar-kacirkan, yang telah disalah amalkan, yang telah tersasar walaupun asalnya daripada ajaran Nabi Ibrahim. Daripada buku kita Fiqhus Sirah muka surat 46. Yang ada muka surat, yang ada buku tengok muka surat 46. Baik. Kita sambung kata tuan kitab ni. Qala musannif hafizahullah ta'ala, ajal falaqad 'ashat hadhihi an-naw'iyyah minan nas wa lam ya'ud yahummuha annaha innama tusaffidu 'aqlaha bi aqsa aghlal al-'ubudiyyah wal istirqaq al-fikri. Jadi dia nak sambung lagi, dia cerita kisah orang yang masuk berhala dalam Mekah, iaitulah Amr bin Luhai, orang yang mula awak masuk berhala, lepas tu duk berkempen, duk ceramah rata-rata, suruh orang ikut apa yang dia bawa, iaitulah menyembah berhala. Yang dia berjalan satu tempat, awak balik berhala nama Hubul, letak di Mekah, dia duk ceramah, duk berkempen supaya orang pakat sembah berhala. Ini nak cerita, kata tuan kita ni nak cerita, dia nak sambung, dia kata apa? Ada jenis manusia yang hidup di dunia ni, mereka tak pernah ambil kisah bahawa akal fikiran mereka telah dibelenggu dengan seketat-ketatnya, dengan rantai penghambaan. Otak pemikiran mereka dijajah dan diperhambakan. Apa maksud? Orang-orang Mekah zaman sebelum Nabi mai ni, bila mana Amr bin Luhai duk kempen mereka, duk terujah dengan mereka, hadah kata, Tuhan ni boleh bagi rezeki, Tuhan ni boleh bagi benda yang hampa nak, Tuhan ni boleh buat turun hujan. Duk berkempen, last sekali mereka ni termakan dengan kempen Amr bin Luhai. Walaupun sebelum buat balik berhala, hujan duk turun dah. Amr bin Luhai buat balik berhala, dia kata kalau hampa nak minta bagi turun hujan, minta kat Hubul ni lah. Mereka tak boleh fikir, otak mereka dibelenggu oleh hujah dan kata-kata manis Amr bin Luhai.
Jadi Dr. Said kata ada orang yang jenis sanggup biar otak mereka kena belenggu dengan orang. Tak mau nak fikir. Biar kena belenggu tak apa. Orang kata apa pun kita sabar. Mereka duk tolong kita, duk boleh banyak ratus dah tak apa. Hampa duk lawan ni. Duit ni boleh 150, duit ni boleh 500, duit ni boleh 400. Allah tak ada istilah yang kita nak bersyukur. Sepatutnya mereka kena terima kasih. Ni nak cerita kata otak dibelenggu. Macam mana yang Dr. Said cerita kata orang jahiliah ni yang tak fikir langsung macam mana hujah Amr bin Luhai yang kata kalau nak bagi hujan minta kepada berhala hubun. Sedangkan sebelum ada berhala hujan duk turun. Mereka tak fikir sebab otak dibelenggu oleh hujah Amr bin Luhai. Jadi Dr. Said kata ada orang stay tu dia tak kisah. Dia tak kisah nak naik barang terang mana pun naik, yang penting ku dapat duit. Tu tak ada masalah. Marah pula kita. Orang hak kerja kerajaan, duduk dalam kerajaan gaji ribu-ribu, berani lawan kerajaan negara. Tak rasa terima kasih langsung, tak rasa bersyukur langsung. Ni kata otak tak pernah dibasuh dengan wahyu. Tuan-tuan, sirah dan sejarah memaparkan pada kita bagaimana Nabi Musa alaihi salam dia duduk dengan Fir'aun tu 30 tahun Fir'aun berlari. Segala benda yang dia nak semua Fir'aun bagi. Nak kereta apa pun dia beli, kapal terbang pun beli. Tapi cukup 30 tahun bila mana Fir'aun tak mau terima dakwah dia lawan hangit dengan Fir'aun. Kalau nak kata kita ni tak terima kasih, kena kata dulu Nabi Musa ni kerajaan dengan Nabi Fir'aun. Nabi Musa ni Fir'aun duk jaga lama. Segala makan minum Fir'aun jaga. Punya bagus Fir'aun belah Nabi Musa. Tak kena dia lawan juga. Ni nak cerita kata bagaimana sikap Nabi Musa alaihi salam walaupun makan jasa banyak Fir'aun duk tolong dia, tapi otak dia fikir cara waras. Ni orang-orang kita banyak makan budu dengan belacan. Otak dia beku. Bila orang bagi benda clear, tak boleh kata apa. Ini sikap yang Dr. Said sebut dalam fiqh sirah, bagaimana ada orang yang jenis kepala otak dia memang dibelenggu dan dia tahu kata dia ni bodoh tapi tak mengaku kata bodoh. Ni ada sikap ni. Kita sambung lagi. Betapa besarnya perbezaan antara bahawa iradah ataupun nafsu, kemahuan ada di belakang akidah anda. Apa maksud Dr. Said nak cerita? Betapa besarnya perbezaan di antara orang yang hidup berpandukan nafsu ataupun kehendak berbanding orang yang hidup berpandukan akidah dan juga agama. Memang perbezaan yang ketara. Walaupun orang tu dia buat benda yang mulia dengan sebab dia mempertuhankan kemahuan dan syahwat dan nafsu dia, benda yang mulia tu akan jadi satu benda yang hina. Dan benda yang hina sekiranya orang meletakkan agama yang hina kepada mata orang, dia akan naik menjadi satu benda yang mulia. Sebab tu tuan-tuan, Dr. Said sebut betapa besarnya perbezaan di antara orang yang hidup mempertuhankan kemahuan dan syahwat dengan orang yang hidup mempertuhankan dan meletakkan akidah di depan. Baik, betapa jauhnya beza antara keduanya dari segi ketinggian dan kerendahan, antara kemuliaan dan kehinaan. Sebab tu tuan-tuan, hari ini bila mana orang duduk pada satu tempat yang mulia tetapi dia berpandukan kepada syahwat dan nafsu, memang yang mulia tadi akan dihina dengan sehina-hinanya. Sebab tu hari ini tuan-tuan, kalau kita tengok dalam hadis, Nabi sebut 7 golongan orang yang layak dapat perlindungan Arasy. Allah Ta'ala bagi tawaran kepada 7 golongan yang Allah Ta'ala nak sanjung, nak hormati mereka. 7 golongan yang akan dapat perlindungan lebih baik berbanding orang lain. Tetapi
Bila mana 7 golongan ni tak mainkan peranan dan tak betul jaga tawaran ni, dia akan jadi lebih hina, bahkan hina daripada binatang. Golongan pertama yang kita tahu Nabi sebut al-imamul adil. Orang ataupun pemerintah yang adil. Allah Ta'ala puji, Nabi puji orang ni layak nak bagi tempat di kalangan tempat yang disediakan oleh Allah. Golongan yang terbaik, dia sediakan satu tempat yang istimewa. 7 golongan. Tiba-tiba bila mana diberikan peluang untuk buat kebajikan dan berbakti, mereka mula mempertuhankan kemahuan dan syahwat mereka. Akhirnya pujaan dan puji yang Allah Ta'ala letak tu akan terbalik menjadi hina. Sebab tu tuan-tuan, hari ini bila mana orang meletakkan nafsu, mempertuhankan nafsu dan harta benda, title dia sebagai orang yang tinggi yang dipuji oleh Nabi itu jatuh terus. Kita dengar pimpinan tertinggi sewa kapal terbang saja 6.1 juta, sehari pergi balik, tiru ajaran Nabi mana pun kita tak tahu. Nabi Muhammad ni kita dah tengok sejarah dia Perdana Menteri dah. Tidur atas pelepah tamar berjaluk dada dia. Sayyidina Umar, sahabat lain tengok melitik air mata. Lagu mana seorang ketua negara tidur atas pelepah tamar. Mai-mai kat kita Allah Ta'ala letak satu tempat yang tinggi. Nabi puji salah satu daripada 7 golongan orang yang diberikan amanah menjaga manusia, menjaga rakyat. Bahkan mereka mempertuhankan syahwat ataupun nafsu. Akhirnya tawaran yang Allah Ta'ala bagi itu menyebabkan mereka menjadi rendah dan dihina oleh manusia. Ini yang Dr. Said kata perbezaan yang ketara. Bila mana orang guna, orang hidup memang bermazhabkan nafsu dan syahwat. Sebab nafsu syahwat ni tuan-tuan semua tahu, memang dia ni anak buah, anak murid syaitan. Syaitan ni dia tak ajak anak murid dia benar-benar baik. Memang dia ajak benar-benar jahat. Innahu lakum aduwwun mubin. Duk baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat. Memang syaitan dia mengajak anak murid dia benar-benar jahat. Anak murid dia apa? Nafsu dan juga syahwat. Sebab tu bila mana orang bermazhabkan nafsu, adalah dia tergolong di kalangan anak-anak murid syaitan. Sebab nafsu tu memang anak murid syaitan. Tu dia duk tinggal kita bulan puasa, syaitan tak ada dah, tapi tinggal anak murid dia. Anak murid dia punya power. Sekali-sekali kita pun terikut dengan anak murid dia. Padahal syaitan tak ada, dia tinggal anak murid dia. Ini Dr. Said kata memang ketara bila mana orang yang bermazhabkan nafsu dengan orang yang bermazhabkan akidah letak di depan, memang ada perbezaan yang begitu tinggi dan paling ketara. Benda yang baik akan jadi hina walaupun benda itu disanjung oleh agama. Betul tuan-tuan, banyak benda yang kadang-kadang orang tak faham. Macam dalam bidang ketenteraan, syarat bagi keistimewaan. Sebab tu dah waktu perang di zaman Nabi, tentera layak mendapat harta ghanimah. Islam sediakan harta ghanimah bagi orang yang berperang, bagi bantuan kepada tentera-tentera. Islam ambil berat tentang tentera. Sebab tu orang yang berkuda dapat 3 saham, 3 panggu. Orang yang pergi perang tak ada kenderaan, tak ada kuda, dapat 1 panggu. Ni harta-harta ghanimah yang Islam ni menitik beratkan soal-soal ketenteraan. Jatuh bangunnya agama, jatuh bangunnya sebuah negara terletak kepada ketenteraan. Islam sanjung. Tapi manusia sendiri yang menghinakan ataupun tidak melayan keistimewaan yang diberikan oleh agama. Tu yang jadi kita cerita tadi yang duk hilang barang apa macam-macam. Sedangkan Islam dan syarak ni puji orang-orang yang diberikan amanah menjaga tanah air dan sebagainya. Sebab tu dapat harta ghanimah. Bagi balik perang dapat harta rampasan perang. Ni Islam duk tengok tentera-tentera yang berperang duk jaga agama, jaga tanah air. Mai-mai kita yang tak sahut tawaran, yang tak jaga keistimewaan yang diberikan oleh agama.
Tuan-tuan, baik kita sambung. Memang malam ni nak baca kitab bagi habis. Bukan habis, kuah kitab lah habis tajuk ni. Baik, seterusnya Dr. Sa'id kata, apa yang kita katakan tadi adalah jelas dengan bukti dan keterangannya betapa manusia-manusia yang berkata bahawa sejak zaman jahiliyah di masa hampir dengan kebangkitan Nabi SAW sudah ada kesedaran untuk kembali kepada jalan yang betul yang layak diikutinya. Ni dia mula nak cerita yang kata orang sanggup meletakkan nafsu sebagai ikutan dan mazhab. Maknanya ada orang yang berkata di zaman Nabi SAW sebelum Nabi beranak ni, masyarakat jahiliah ni dah mula sedar dah tentang Islam. Ni mereka nak nafikan jasa Nabi. Mereka kata di zaman jahiliah sebelum Nabi dilahirkan, dibangkitkan, orang jahiliah ni dah mula sedar dah sikit. Celah-celah sedar tu yang Nabi mai duk ceramah kat mereka terima Islam ni. Ni Dr. Sa'id kata. Dia kata ada manusia yang berkata bahawa sejak zaman jahiliah di masa hampir dengan kebangkitan Nabi SAW sudah ada kesedaran untuk kembali kepada jalan yang betul yang layak diikuti. Ini ada manusia cakap begitu. Baik, kita terus lagi. Lalu pemikiran orang-orang Arab pun mula memberontak terhadap syirik dan penyembahan berhala dan seumpamanya. Waktu sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, orang Arab dah sedar. Mereka dah mula memberontak benci kepada syirik dan kekufuran. Mereka sendiri sedar. Ni apa tujuan tuan-tuan? Nak menafikan jasa dan pengorbanan Nabi. Ni, nak nafikan jasa dan pengorbanan Nabi. Yang kata orang sedar di zaman jahiliah tu bukan kerana Nabi, tapi kerana mereka sedar sendiri. Ini satu. Seterusnya dia kata lagi, kesedaran dan pemberontakan pemikiran itu muncul menjadi kenyataan dengan kebangkitan Muhammad alaihissalam dan dakwahnya dalam bentuk dan rupa baru. Ini dakwah dan dakwaan ada orang sebut. Bila mana dia tengah sedar, muncullah ajaran Nabi ni menambahkan lagi kesedaran dalam bentuk cara baru. Jadi seolah-olah perubahan cara baru. Sedar tu sedar dah. Tu. Sedar tu sedar dah. Ditambah saja dengan ajaran Muhammad, jadi orang ni clear tu. Ini ada dakwaan yang kata lagu tu. Baik. Sedangkan konsep dakwah itu seperti yang jelas kepada anda, bahawa sejarah perkembangan jahiliyah adalah semakin meningkat penguasaannya ke atas hak-hak tauhid dan nur hidayah. Ini berlaku dalam edaran zaman yang begitu panjang, atau artinya semakin jauh mereka dari zaman Ibrahim melalui sekian kurun semakin hampir kembali kepada prinsip-prinsip agama Nabi Ibrahim. Maksud tadi dia cerita, disebabkan orang lama masa dengan Nabi Ibrahim ditinggalkan lama dah. Dengan sebab masa lama tu mereka ni berubah menjadi sedang. Ini dakwaan. Ada dakwaan orang yang kata, Dr. Sa'id kata, disebabkan jahiliah ni jauh dengan Nabi Ibrahim. Dengan sebab lama tu menyebabkan orang sedang. Dengan sebab lama tu menyebabkan orang dapat kesedaran. Ini hujah orang yang kata nak menafikan jasa Nabi, memberi kesedaran kepada masyarakat jahiliah. Yang ni yang dia kata lah, mereka ni boleh kata kata tu, walaupun fakta sejarah cerita sebaliknya, mereka boleh duk tipu orang lagi. Mereka kata orang lama-lama ni kalau dia sesat, akhir sekali dia jumpa balik. Tu mereka kata tu. Bila lama dia sesat, akhirnya dia akan jumpa balik jalan hidayah. Dia akan jumpa sendiri. Orang yang terlampau sesat, dia akan dapat kesedaran. Sebab tu dia produk kata orang yang bukan Islam, orang kafir, bila dia sesat, terlampau sesat, akhirnya dia akan berpatah balik, jumpa dengan Islam. Ini ada dakwaan yang kata lagu tu. Baik. Seterusnya dia kata lagi, hingga sampailah kehampiran itu ke tahap yang terakhir, iaitulah saat-saat kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Macam tadi lah, lagi jauh, lagi kueduk jauh, lagi kueduk sedar.
Ini tuan kita ni cerita kata ada dakwaan dan dakwah daripada orang-orang yang memang nak merosakkan dan benci dengan ajaran Muhammad. Baik tu tuan-tuan, Menteri Israel yang pertama, dia sebut, aku tidak benci, aku tidak khawatir dan aku tidak takut kepada perhimpunan orang Islam yang ramai. Aku tidak takut kepada jumlah orang Islam yang ramai. Tapi yang paling aku khawatir dan aku takut adalah apabila timbulnya ajaran Muhammad semula. Yang tu yang paling aku takut. Orang Islam ramai aku tak takut. Perhimpunan ke demonstrasi ke apa aku tak takut. Tapi yang paling aku risau, takut ajaran Muhammad tu kembali semula dan waktu tu kita tak berjaya nak merakuni pemikiran manusia. Sebab tu hari ini mereka serang pemikiran. Biar faham Islam ni terbalik. Biar faham Islam ni silap. Sehingga orang Islam sendiri menjadi duta dan musuh kepada Islam. Dia bertahan benda hak tak betul. Sanggup kita buat ceramah, dia pun buat ceramah. Lah ni poster mereka pun kalau hijau lah. Saya tengok kuih panjang, tengok poster pun sama. Dulu tak boleh dengar kalau hijau, menanah telinga. Tuan Guru Haji Saleh ceramah disik. Dia kata Nabi, bila Nabi lekat dalam perut Siti Aminah, pagi esok ni, padang pasir tu, tumbuh rumput hijau. Dia kata Guru duk mohong. Mana tak sebut kalau hijau? Lah sekali lah ni pun poster kalau hijau. Saya duk ingat ceramah dia dah. Tengok-tengok ada terih duk serang di hujung ni. Kalau hijau juga. Sebelum ni duk marah. Duk cari jalan tak mau bagi ajaran Muhammad ni timbul balik. Sehingga mereka resapkan ajaran Yahudi ni masuk dalam otak orang Islam. Lah ni orang Islam sendiri jadi musuh. Orang Islam sendiri jadi musuh sebab menteri pertama Yahudi, mula-mula kan Yahudi tak ada negeri, boleh buat negara apa Israel tu, mereka duduk dalam kampung tu, ada menteri mereka mula sekali berucap yang pertama, awal sekali. Dia kata, aku tak takut kalau ramai orang Islam, aku tak takut orang. Dan aku tak takut kalau mereka buat perhimpunan. Dan aku tak takut kalau masjid mereka pun orang ramai. Tapi aku takut bila mana ajaran Muhammad ni tersebar semula. Itu aku takut. Bila keluar yang tu jam dia dah. Sebab tu penjajah main negara kita ni, dia duk sumbat dakwah Yahudi ni. Sampai orang Islam sendiri pun dia meluat tengok Islam. Tengok orang pakai serban dia nak muntah, dia tengok. Tengok orang pakai jubah nak muntah. Tengok orang buat amal sunnah Nabi, dia berlik. Tok Guru buat tongkat, dia kata bawa tongkat dah, duk pulun nak merintah lagi dah. Tak sedap diri dia dah. Tu silap kefahaman yang terbalik. Dia duk nampak tongkat ni orang nak mampuih orang tongkat tu. Padahal kita bawa tongkat tak kira nak mati kerana hidup muda ke tua. Tongkat tu satu sunnah. Ini nak kata otak terbalik. Bila dia tengok Islam ni, penampilan Islam, dia meluat. Tengok pakai lebay pun dia tengok tak seronok. Tok lebay pergi rumah kenuri terganggu dah. Orang duduk dalam kenuri dia kata, Allah main dah Tok Haji ni. Tak selesa. Terwaktu sampai dia ajak orang Islam meluat tengok benda-benda hak kita ajak. Dia jadi benci dengan sendiri. Bila senang-senang sebutlah hadis Nabi sebut, dia tak nak ajak khutbah tunggu Jumaat. Dia tak. Ini dah adik-adik kita berjaya dah. Dakwah Yahudi yang boleh menyesatkan kepala otak orang Islam. Kita jumpa. Dan tuan-tuan pun jumpa tengok keadaan orang Islam hari ini. Bagaimana mereka ni berjaya meneruskan perjuangan golongan Yahudi menentang ajaran agama yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya, suruh Nabi tanya umat dia. Ayat 107.
Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fahal antum muslimun. Hak hujung Nabi tanya. Allah Ta'ala kata, kami tak utuskan kamu hai Muhammad melainkan nak bawa kebajikan, nak bawa rahmat. Wahai Muhammad, hang tolong hadap kepada umat kamu. Orang ataupun Tuhan yang bagi wahyu kepada kamu ni adalah Tuhan mereka juga. Kena ingat, hak hantar wahyu kepada kamu tu Tuhan dia faham. Tanya balik, fahal antum muslimun. Hampa ni boleh terima tak dengan segala wahyu yang Allah Ta'ala buat turun? Dia suruh tanya umat dia, boleh terima tak wahyu yang aku bawa? Kalau tak boleh terima, seolah-olah hampa menafikan rahmat yang aku bawa. Tu Allah Ta'ala suruh Nabi tanya. Berjaya tak jaya orang-orang Yahudi sambut Maulidur Rasul seronok Nabi beranak, yang wahyu dia tu meluat, sunnah dia tu orang meluat, orang benci. Buat program ceramah, punggai yang botol, saya kena punggai di ijuk. Tengah duk ceramah depa punggai botol mineral water. Plastik lah, mujah plastik, kalau kaca mempuih kena pelak. Punggai. Kita ceramah Maulidur Rasul. Punggai botol dayak, mujah tak kena lah. Bunyi macam garang tadi, macam kena dah, tak kena. Tak sampai. Depa ligan, lari dia baru. Saya pun kena tengok botol sebiji main. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi. Takut botol tak sah main. Tu benci dengar. Padahal kan duk cerita apa pun. Saya ceritalah kisah orang Belagak 12 Rabiul Awal di Kuala Lumpur itu. Tengok berita jam 11 TV1, mereka kata perarakan tu orang ramai, seramai 25,000 orang di Belagak. Tak tahulah sungguh tak sungguh, selalunya TV ni dia rajin tersilap kali-kali dengan bahagia. Mungkin betul kot sebab saya tengok TV, tak celui orang Belagak ramai. 2-3 hari tu jamah di taman apa belakang Shell Sungai Lalang, Surah Al-Firdaus. Mereka tak kata orang Sungai Lalang pun pergi kat Kuala Lumpur, naik bas tak tahu 2-3 biji bas, pergi sana sekian-sekian sampai pagi tu turun Belagak, selawat terus semayang subuh mudah. Saya kata uzak tu, tak tahu uzak sampai 2-3 biji bas dia dah. Sekali-sekali driver pun turun darah. Selalunya orang lelaki ni naik darah kerja dah, ni turun dah uzak, tak sayang subuh. Selawatlah pagi tu, sallallahu ala Muhammad. Arak Sungai Tani, mulut merah mengelit sama dengan tudung. Tu yang kata fahal antum muslimun. Apa boleh terima dah wahyu yang aku bawa semua ni, apa boleh terima dah. Sebab tu berjaya golongan-golongan Yahudi ataupun Israel, dia kata jangan bagi timbul ajaran Muhammad. Kalau timbul ajaran tu memang jahanam kita mampu kita pasti tak boleh duk tumpang duk negeri depan orang. Sebab tu kita duk tengok dia duk ajak macam-macam. Yang macam tuan-tuan duk tengok lah, saya pun tak larat nak beritahu. Menari cara Mr. Bean lah semua dia ajak. Macam-macam. Ini di antara ajaran dan dakwah tak mau bagi ta'alim Muhammad. Ajaran Muhammad ni diserlahkan semula. Baik, sikit lagi kita sambung. Apakah begitu ukiran sejarah, kata tuan kita? Atau ukiran tulisan tepat dari sejarah adalah pada keseluruhannya sebaliknya? Dia kata begitukah yang sejarah itu? Kan sebaliknya? Betulkah orang lagi jauh daripada cahaya akan menjadi kuih duk terang? Lagi jauh daripada lampu lagi kuih duk terang. Lagi lari jauh lagi kuih duk terang. Betulkah lagu tu? Ini Dr. Zaid kata. Baik. Kenyataan sejarahnya begitu mudah dipahami. Semudah menyebut alif dan ba yang begitu jelas dipahamkan. Apa maksud? Dia kata fakta dalam sejarah hak kita tahu bukan macam disebut tadi.
Mana mungkin bila orang ditinggalkan dengan jarak yang begitu jauh, dia boleh bertemu dengan kebenaran. Mana mungkin orang yang jauh daripada cahaya ataupun sinar agama, jauh daripada lampu, kau hidup terang cahaya. Mana mungkin. Fakta terbalik. Tapi ada orang yang duk kulun wujudkan fakta tu bagi orang boleh terima tu. Duk kulun wujudkan fakta, wujudkan cerita supaya nak lenyapkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyalahi terang-terangan dengan fakta sejarah. Bila mana orang makin jauh daripada lampu, mestilah makin gelap. Mana ada orang makin jauh makin cerah. Tapi puak-puak ni dia kata juga, Dr. Said kata, dia kulun kata. Sebab tu saya kata tadi, ajaran Yahudi berjaya. Tengoklah ni yang terbaru, Tok Guru cerita Bak Brim. Mereka duk tona kata Tok Guru kata orang Bak Brim ni netang. Padahal Tok Guru kata tentang kau dengar dia kata apa ni. Dia pusing. Sedangkan benda hak kata lagu lain. Sembah dengan Datuk Seri Nizar itu. Sembah terhekal. Tentang pemahaman Pak ni. Bila mana nak bagi satu komen ataupun pandangan kita, istilahnya sembah terhekal. Dia ambil ayat terhekal kata terhekal. Lah budak mengerti SPM pun faham. Bahasa-bahasa istana. Ni menteri pendidikan, menteri pengajian tinggi pun tak faham. Ni yang kata dia pakat. Tahu dah kata fakta tak betul. Dia duk jual dah bagi nak betul. Sama. Dakwah yang Dr. Said sebut. Sejarah berulang semula bagaimana ada golongan yang nak ubah fakta. Dia menega rata-rata. Jangan hina rakyat. Padahal bila Tok Guru pergi duk hina orang ambil duit. Hari ni seorang abah dia kata bukan maksud saya kata orang ambil duit tu menentang. Tapi dia pun menega. Ni tentang nak cerita kata bagaimana dakwah tu memang dia berlaku kerana berjayanya ajaran daripada Yahudi dan Israel kata jangan bagi ajaran Muhammad ni timbul semula. Baik. Setiap pengkaji dan penyelidik sejarah yang bebas tahu bahawa zaman di mana Muhammad SAW adalah zaman jahiliah yang paling jauh dari hidayah atau petunjuk Rasulullah SAW kalau dibandingkan dengan semua zaman. Dan saki-baki runtuhan yang ada pada orang-orang Arab ketika kebangkitan Muhammad SAW itu sebenarnya saki-baki petunjuk dan prinsip agama Hanif. Ia dapat dilihat pada imbasan-imbasan dalam upacara penyembahan berhala yang dilakukan bersungguh-sungguh. Jadi dia nak cerita apa? Nak cerita kata memang betul sesat. Orang jahiliah betul sesat. Seperti mana contoh dia kata mereka ni bila mana buat amalan-amalan kebajikan dan ibadat yang diajar oleh Nabi Ibrahim, mereka buat dalam bentuk yang tak sama macam Nabi Ibrahim ajar itu. Ini nak cerita kata sesat. Dan juga dalam proses upacara penyembahan berhala. Baik. Juga pada penyerupaan dan persamaan dalam sebahagian upacara yang telah ditetapkan oleh Islam saki-baki runtuhan itu ketara sekali. Kerana sejak sekian kurun tidak sampai 10% yang tinggal. Kalau itu dijadikan panduan oleh golongan manusia yang menganggap seperti di atas terhadap konsep nubuah atau kebangkitan Nabi itu sepatut sudah berada atau sudah dibangkitkan Nabi SAW beberapa kurun atau beberapa generasi sebelumnya. Ini tuan-tuan secara ringkas dia nak cerita sekali lagi bagaimana perlunya Nabi dihantar dan bagaimana terselamatnya golongan jahiliah dengan dihantar Nabi SAW menyelamatkan pegangan akidah yang tersesat sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi. Tersesat je saya cerita tadi lah. Ayat sembah berhala tawaf Kaabah telanjang apa semua lumuk darah kambing bah. Waktu buat apa nama tawaf di Kaabah, waktu buat haji telanjang bulat orang lelaki, malam orang perempuan pula pergi telanjang bulat-bulat malam. Nak tawaf tengah hari takut orang mengendak, pergi tawaf malam orang perempuan. Lelaki tawaf tengah hari, mungkin orang perempuan tak mengendak kot. Tawaf tengah hari, mereka tawaf malam. Ini di antara ajaran yang tersasar. Main Nabi perbetul balik. Ini fakta sejarah yang betul. Tapi tuan-tuan, seperti mana kita kata tadi, ada
golongan-golongan yang cuba nak ubah sejarah-sejarah. Sebab tu saya baca untuk mengakhiri malam ni kongsian. Saya baca di sekolah, saya duk mengajar sekolah agama rakyat ni. Saya tengok beberapa fakta dalam sirah banyak tak betul diubah oleh golongan Syiah. Di antaranya mereka kata Nabi ni beranak bukan 12 Rabiul Awal, tak ada nas langsung dalam buku Al-Azhari sekolah agama rakyat dalam negeri Kedah. Saya baca sendiri buku sirah tingkatan 2. Dia kata Nabi bukan beranak 12 Rabiul Awal, dia beranak 9 Rabiul Awal. Yang 12 tu tak ada nas langsung, tak betul. Ini nak cerita kata fakta-fakta diubah oleh golongan-golongan Syiah yang memang dia nak rosak pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Daripada dulu lagi, zaman dulu tu yang kita dengar kisah khalifah-khalifah yang tu mati kebanyakan dibunuh. Sayyidina Osman kena bunuh tengah baca Quran di rumah, depa masuk pancung betul tengah baca Quran. Sayyidina Osman. Sayyidina Ali waktu nak keluar sembahyang subuh daripada rumah dia, keluar rumah di Bekal Kufah di Baghdad, ada orang main tetap betul kepala dia, Abdul Rahman bin Muljam, pembunuh Bukahan. Dia tetap Sayyidina Ali. Memang daripada zaman dulu mula mereka nak ubah segala fakta-fakta langsirah. Disebut Nabi bukan beranak 12 Rabiul Awal, makna kita duk sambut 12 Rabiul Awal ni salah. Tak ada nas langsung dia sebut dalam kitab tu. Tapi tak ramai orang perasan. Saya kebetulan ada seorang ustaz ni rujuk kat saya. Dia buat nota kaki di bawah orang yang mengatakan Nabi lahir 12 Rabiul Awal, di sana tidak ada sandaran daripada mana-mana hadis dan juga sirah. Hak kita dok faham lah tak betul bagi pandangannya. Bukan 12 dia kata 9 Rabiul Awal. Kalau dia cerita kata ada hadis yang kata 9, 12 pun dia, 9 pun dia khilaf, sirah sejarah, itu lain cerita. Ni dia kata salah tu. Yang kedua dia kata Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah bukan umur 40. Yang tu pun salah dia kata. Tak ada sandaran. Tak ada sandaran. Yang betulnya Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah pada umur 25. Siti Khadijah juga umur 20-an. Disebut dalam buku yang sama. Ni dia pada ubah fakta. Beginilah Fiqh Sirah Dr. Said cuba cungkilkan fakta-fakta yang telah diubah dalam kitab-kitab sejarah. Sebab tu kita nak mengaji sirah, kita kena tengok di antaranya sirah Ibnu Hisham yang masih kita boleh guna pakai, dan juga di antaranya fiqh sirah. Banyak fakta-fakta dalam kitab sejarah telah diubah. Contohnya macam tadi, maknanya yang kita duk faham dan ni salah bagi pandangan dia. Tak ada sandaran, tak ada nas, tak ada dalil daripada mana-mana hadis yang kata Nabi beranak 12 Rabiul Awal. Tak ada mana-mana sandaran, tak ada mana-mana hadis yang kata Siti Khadijah ni kahwin umur dia 40. Dia kata 20-an juga. Kita duk mengaji dalam sirah Siti Khadijah ni sebelum kahwin dengan Nabi. Kahwin dengan 2 orang lah suaminya. 2 orang lah kahwin dengan dia. Lepas tu dia ni mati, berpisahlah dengan suami yang lama, tertutup dah hati nak kahwin lagi. Orang pakat masuk Minang, duk mengorak hari-hari. Abu Jahal duk mengorak hari-hari, tengok Siti Khadijah sidai kain tubuh kepala pada selah kain. Siti Khadijah tak layan. Tu salah seorangnya Abu Jahal, hari-hari timah Siti Khadijah. Tengah duk kena tarik di kedai, dia kata, kalau ada kerja ada dah. Dekat Maghrib Siti Khadijah kat kain. Tu. Kahwin 2 orang lama, dia tak buka hati, akhirnya dia terpikat dengan Nabi SAW baru. Yang kita dengar kisah mata minang bohmo tu. Api minang Nabi tu. Tu yang nak cerita dalam kitab-kitab sirah yang perlu kita berhati-hati bahan bacaan dan sebagainya. Kita baca sekiranya benda yang timbul kesamaran dan syubhat, kita rujuklah pada guru-guru kita. Kebanyakan benda yang diubah fakta memang sirah. Sebab hari ini banyak pembahasan isu-isu keadaan manusia berdalilkan dan sandaran sirah. Jadi berlaku lagu ni pernah tak berlaku dalam sirah. Berlaku lagu ni pernah tak berlaku dalam sirah. Banyak orang kek dengan sirah. Bila mana sirah, fakta sirah diubah, terumbang-ambing keadaan manusia yang akan datang. Jadi mudah-mudahan malam ni yang kita sentuh sikit sebanyak
apa yang kita baca malam dalam tajuk ajaran Saki-Baki, ajaran jahiliah yang masih kekal dalam masyarakat jahiliah. Begitulah keadaannya, bagaimana pengorbanan dan usaha Nabi dalam nak memperbetulkan masyarakat jahiliah yang tersasar daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang sebenar, dengan usaha yang begitu, yang bersungguh-sungguh daripada Nabi. Namun begitu macam biasalah, pertemuan di antara hak dan batin, orang menuduh dan mengubah fakta-fakta yang dalam sejarah semata-mata nak bagi orang faham kata Nabi ni adalah orang yang tak sepatutnya kita nak sanjung. Baik, insya-Allah lepas ni kita akan sambung dalam tajuk keputeraan Nabi kita dan salah silah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada manakah datangnya salah silah ataupun titih baris Nabi, melalui siapa timbulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tu sama-sama kita tengok dalam episod ngajar yang akan datang. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Ya Allah, Tuhan kami, ajarkanlah kepada kami benar kami jahil, dan peringatkanlah kepada kami benar kami sering lupa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya.